nukishal man nukishal hisab yahdik. Okey. Itu kita baca dulu hadis dan di Sebelum sini kita, dia Ustaz, ada ya, Kak. saya sudah lupa live FB lah, Ustaz. Kejap, Ustaz ya. Okey. Kejap. Sebab ada gangguan sikit tadi. Abra bertanya soalan macam-macam. Lupa langsung. Tak Kejap. apa. Balik Kak? Kejap ya, Ustaz. Okey. Okey, Ustaz. Banyak-banyak, Ustaz. Silakan, Ustaz. Sambung balik. Okey, terima kasih Kak. Okey, kat sini ada terjemahan dia dan saya harap ibu-ibu boleh nampak dia punya terjemahan ni. Okey, saya besarkan sikit. Okay, hadis ni dibawakan oleh, kalau kita cuba kita lihat kalau nombor hadis di sini 103 kan? 103. Tapi kalau kita tengok yang di sini 100. Ini ibu-ibu kena faham ya. Nombor hadis ini bukan ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari dah tak tulis nombor hadis 1 ke 2 ke. Yang tulis nombor hadis ni ialah penerbitan kemudian. Mana syarikat penerbitan ni dia tengok dia nilai ini, mungkin dia nilai satu hadis, tapi syarikat penerbitan lain dia tidak nilai satu hadis. Jadi sebab itulah dia akan berbeza. Kitab hadis ni berbeza cetakan, berbezalah nombor hadisnya. Di sini pun kita dapat lihat ya. Kalau melalui laman webnya ini 103, kalau melalui yang ini bezanya 3, iaitu baru hadis yang ke 100 ya. Baik. Jadi hadis ini disampaikan oleh Ibn Abi Mulaikah. Ibn Abi Mulaikah bahawa Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin. Ustaz, nak tanya sikit. Oh ya Kak. Habis tu kalau kita macam quote hadis kan, kita ambil hadis, kita kata okey, hadis rawahu Bukhari. Kitab hadis. Lepas tu kita kalau nombor dia tak sama je tu macam mana Macam mana kita nak kata hadis nombor berapa ataupun macam muka surat berapa ke? Sebab itu kalau kajian ilmiah, kajian ilmiah Kak, dia kena nyatakan, kalau dia nak nyatakan nombor hadis tu, dia kena sebut kitab hadis tu kitab terbitan mana, tahun berapa. Terbitan yang keberapa kan, tulisan ilmiah kan. Tapi sebenarnya kalau saya buat buku, saya tak nyatakan nombor pun. Saya hanya sebut kitab hadis dan bab dia. Contohnya kitabul ilmi, bab man sami'a syai'an. Itu yang paling penting. Nombor hadis bukan satu benda yang penting sebenarnya. Oh, kita sebut bab dia. Yang paling dalam satu bab tu kan ada banyak hadis kan? Jadi ada banyak hadis. Nak tak nak kena carilah. Kena cari kalau orang yang biasa dengan hadis, dia tahulah kaedah nak cari. Tapi bagi kita orang awam, kita akan kelirulah dengan nombor hadis tu. Contoh dia kata 100, kita buka kitab kita bukan 100,
Tapi Kak, dia mudahnya dia tak jauh daripada 100. Bezanya hanya dalam 3, 4, 5 macam tu je. Kena tengoklah kitab apa kan. Yang paling penting kita cari dulu kitab apa. Kitabul ilmi. Okay, kitab ilmi tu banyak bab. Okey, antaranya bab man sami'a syai'an. Bila kita cari je bab man sami'a syai'an, dia ada 1-2 hadis je. Jadi mudahlah pencarian. Okey, terima kasih Ustaz. Okey, barakallahu fikum. Nanti Kak Salina boleh tengok kitab Bukhari tu. Kat sini nak kencam. Bab, dalam setiap bab dia ada tak banyak hadis. Kadang-kadang 1, ada masa 2, ada masa 3. Tapi kebanyakannya 1, 2 gitu je. Baik. Ummuna Aisyah radhiyallahu anha ni tidaklah mendengar sesuatu yang dia tak faham kecuali dia tanya sampailah dia faham. Artinya kalau Ummuna tak faham, dia akan tanya juga. Hatta ta'rifah, sehingga dia tahu. Kemudian dia datangkan contoh. Contohnya Nabi SAW, ni contohnya. Nabi SAW pernah bersabda, man husiba uzziba. Sesiapa yang dihisab, berarti dia akan diseksa. Jadi itu keliru kan? Sebab Allah Ta'ala kan kata setiap orang tu kena hisab. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Sebagai contoh. Ada orang yang akan dihisab dengan sedikit. Yakni orang yang beriman. Hisab yang mudah. Jadi itu ataupun kalau kita lihat dalam hadis pun, Nabi pun kata ada orang yang teruk hisabnya. Ada orang yang ringan hisabnya. Maknanya semua orang kena hisab. Jadi hadis ini mengelirukan. Justru Ummuna Aisyah radhiyallahu anha pun tanya balik Nabi SAW, bukankah Allah Ta'ala pernah berfirman, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, kelak mereka akan dihisab dengan hisab yang ringan. Kelak dia akan dihisab dengan hisab yang ringan. Lalu kata Nabi SAW, innama zaliki al-arab. Itu bukan hisab sebenarnya, itu hanya pembentangan. Okey, nanti kita akan terangkan ya. Akan tetapi sesiapa yang didebatkan hisabnya, dia sebut sini didebat hisabnya. Nanti kita akan tengok apa maksud dia ya. Sesiapa yang didebat hisabnya yahlik, pasti dia akan celaka. Okey, baik. Sebelum kita cuba memahami hadis Nabi SAW tersebut, ada elok kita cuba lihat beberapa benda dululah ya. Terutamanya pengajaran daripada hadis ini. Okey. Kat mana pula? Wafihi. Wafil hadis. Disebut ini kupasan daripada Ibn Hajar. Dan ini dulu Wafil hadis. Maka na'inda Aisyah radhiyallahu anha minal hirsi ala tafhami ma'anil hadis. Hadis ini menunjukkan bahawa isteri Nabi SAW bersungguh untuk memahami maksud hadis. Hadis ini menunjukkan isteri Nabi bersungguh untuk memahami maksud hadis. Apa mesej yang ingin disampaikan oleh Nabi SAW. Okay, maknanya kalau isteri Nabi bersungguh, kita pun kena bersungguhlah insya-Allah ya. Okey, satu hadis, satu pengajaran. Pengajaran yang kedua, wa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yakun, saya tak pandai nak baca, yatadajjar, saya takut saya silap dia punya baris tu, minal muraja'ati fil ilm. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah bosan ataupun menyampah dalam menyampaikan ilmu. Kalau kena ulang, Nabi ulanglah sampai faham ya. Dan pasti Nabi SAW tu betul. Bagi selain daripada Nabi, mungkin bila ditanya, mula-mula dia ulang. Last sekali, guru tu yang faham. Oh, rupanya dia tersilap. Patutlah anak muridnya tak faham. Ataupun patutlah anak muridnya sengaja bertanya kerana muridnya tahu gurunya silap. Jadi kalau guru tu dia boleh ada kemungkinan
dia tersilap, tapi Nabi SAW tidak ada kesilapan. Dalam bab ini Nabi tidak bosan untuk mengulang-ulang jawapan dia. Dan ini pernah saya nyatakan kepada ibu-ibu tentang Al-Imam Syafi'i dengan Ar-Rabi' bin Sulaiman. Ya. Ar-Rabi' bin Sulaiman. Saya pun tak tahu macam mana nak cari ni. Cuba saya tengok je Murajaah Ar-Rabi' Ar-Rabi' Asy-Syafi'i. Ada kita ada Murajaah Diwan Al-Imam Syafi'i At-Tanbih ala Khata' Syekh Ar-Rabi'. Okey, tak apalah. Banyak cari sekarang. Wa fihi jawazil munazarah. Hadis ini mengajarkan kita boleh kita melakukan munazarah. Munazarah ni apa? Perbincangan. Ada juga yang boleh kita fahami munazarah sebagai perdebatan. Ada juga ya. Jadi dia kena tengok konteks dia. Contohnya, saya tulis di ruangan chat tu, dia ada dipanggil sebagai mujadalah. Okey. Mujadalah ni apa dia? Mujadalah ni dia boleh bawa dua maksud. Satu, debat ingin menang. Okay, debat ingin menang. Yang kedua, debat ingin mencari kebaikan. Jadi dia boleh dua-dua. Kalau kata berjidal tu, berjidal yang tak dibenarkan tu kalau kita ingin mencari kemenangan. Okey. Tapi kalau kita berdebat untuk mencari kebaikan, iaitu disebutkan dalam suratul Mujadalah, okay, itu tidak ada masalah, ya, kerana dia debat ingin mencari kebaikan. Tapi sebenarnya surah Mujadalah tu bukan debat pun, dia hanya mengajukan persoalan, ya. Baik, tapi ceritanya Mujadalah, kerana Mujadalah ni ada dua lah. Dan satu lagi munazarah. Okay, munazarah ni boleh bawa maksud perbincangan, boleh juga bawa maksud perdebatan. Okey, maknanya antara cara perbincangan ialah berdebat. Tetapi munazarah ni dia perbincangan yang melahirkan ilmu. Ya, perbincangan melahirkan ilmu, perdebatan melahirkan ilmu, itu dipanggil munazarah. Contohnya kita nak munazarah bagaimana sistem kewangan Islam mesti berkembang sesuai dengan keadaan masa sekarang yang memberikan keuntungan yang lebih maksimum kepada umat Islam. So mungkin kena munazarah beberapa sistem yang ada ataupun beberapa fatwa yang lama yang dulu mungkin kata makruh, mungkin kata haram, perlu dimunazarahkan balik. Sebagai contoh, tapi saya tak tahu benda ni, saya nak buat contoh je. Apa jawapan sebenar, itu saya tak tahu ya. Itu bukan bidang saya. Contohnya ASB. ASB dalam fatwa yang lama telah dikatakan haram. Kemudian lama, kemudian berlaku perubahan sedikit-sedikit, akhirnya dimunazarahkan balik fatwa lama. Bila munazarah tu bukan tujuan untuk mencari kemenangan, tapi mencari kebenaran. Jadi hasil daripada munazarah, akhirnya ada fatwa negeri yang kata halal ASB, kebanyakan fatwa negeri kata haram. Jadi bila dalam kes ini, maknanya fatwa lama telah disemak semula untuk kaji. Hasilnya ada yang berpegang dengan fatwa yang lama, ada yang berpegang dengan fatwa yang baru. Itu dipanggil sebagai munazarah. Jadi munazarah ini diharuskan. Bagaimana Ummuna Aisyah radhiyallahu anha, dia munazarah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Allah Taala sebut sekian-sekian, fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Nabi sebagai orang yang paling faham Al-Quran, bahkan Allah pun sebut wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas, dan kami turunkan kepadamu wahai Nabi az-zikra, Al-Quran, litubayyana linnas, untuk menjelaskan kepada manusia. Artinya Nabi, dia bagindalah orang yang paling faham tentang kehendak Al-Quranul Karim. Okey. Wa muqabalati sunnah bil kitab, ini menunjukkan bahawa kita mesti memahami sunnah dengan Al-Kitab.
ataupun nak memahami kitab dengan sunnah. Kedua-duanya perlu. Nak faham Al-Quran, kena faham sunnah. Nak faham sunnah, kena faham Al-Quran. Keduanya saling berkait. Sebab itu ibu-ibu, masa saya belajar dulu, biasanya orang kata Al-Quran ialah sumber yang pertama. Ya? Okay, nombor 1 dia letak atas. Kalau saya tulis di ruangan chat ni, Al-Quran. Okey, kemudiannya bawah tu barulah dinamakan sebagai As-Sunnah. Maknanya Quran nombor 1, As-Sunnah nombor 2. Ya? Tapi ada seorang guru saya yang kami anggap sebagai guru yang sangat bijak. Dia lecturer di UM dululah. Dia tak kata Al-Quran nombor 1 dan As-Sunnah nombor 2. Sebaliknya dia sebut Al-Quran dan As-Sunnah ni dia selari. Macam di ruangan chat tu saya tulis dia selari. Dia tak bukan Quran nombor 1, Sunnah nombor 2, tak. Sebaliknya Al-Quran dan As-Sunnah merupakan masdar yang pertama. Dan perlu kita fahami bukan menunjukkan sunnah ataupun hadis Nabi ni setanding dengan Quran, tak. Jauhlah Quran lebih hebat kerana Quran ni kalamullah yang terpelihara 100%. Tapi daripada sudut sumber kehidupan kita. Sumber kehidupan, sumber amalan, panduan dalam apa-apalah, bidang pentadbiran dan sebagainya, Al-Quran dan Sunnah tu dia serentak. Daripada sudut mukjizat, confirm Al-Quran ada mukjizat yang luas. Dari sudut kajian, ialah Quran ni dia pelik. Dia mukjizat, dia lain. Tapi dari sudut sumber kehidupan, panduan dalam hidup, Al-Quran dan Sunnah tu dia selari. Bukannya Quran nombor 1, Sunnah nombor 2. Itu satu kefahaman bagi saya amat baik untuk kita fahami. Ya? Jadi di sini, hadis ini mengajar nak faham hadis, nak faham Quran mesti dengan Sunnah. Baik. Kemudiannya watafawutin nas fil hisab. Okey, watafawutin nas fil hisab. Artinya manusia ni berbeza dalam bab hisab. Ada yang hisabnya teruk, ada hisabnya insya-Allah baik, insya-Allah kita lah. Ada hisabnya yang memberikan kebahagiaan. Sekejap ya. Boleh tak ibu-ibu bagi masa sekejap ya? Samina. Sembang. Ya Kak. Tak apa, Ya, nanti lepas kelas kita sembang. Sekejap. Tak apa, bagi start dulu. Redoan tu start dulu. Okey. Apa Kak Kak nak sebut dulu tak apa? Tak apa, nak tanya Kak Sarina. Dia dah tadabbur semua jadalah tu, tak apa. Okey. Jadi kita mengalami nasib yang berbeza. InsyaAllah kita semua bahagia. Wa fihi anna su'al an misli hadha lam yadkhil fiha an nahyu sahabah anhu. Okey, maknanya persoalan sebegini tidak dilarang. Ada soalan yang dilarang. Contohnya kata Allah Azza wa Jal, la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasukkum. Jangan kamu bertanya sesuatu yang boleh menyusahkan kamu. Tapi persoalan ini dia tak termasuk persoalan yang membebankan. Ia persoalan yang dibenarkan dengan tujuan mencari kebenaran. Ya? Okay. Jadi di sini menunjukkan kepada kita budaya soal jawab ini budaya yang hidup. Bahkan dalam Al-Quran pun kita biasa mendengar orang bertanya yas'alunaka, mereka bertanyakanmu wahai Nabi anil ahillah, tentang anak bulan, anil khamri wal maisir, tentang hukum arak dan juga judi, wa yas'alunaka anil mahid, tentang wanita yang datang bulan, wa yas'alunaka apa lagi, banyak lagi kan, ada tak banyak sangat, tapi menunjukkan kepada kita budaya bersoal jawab ini didokong oleh Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Baik, kemudiannya kita pun fahamlah apa maksud hadis Nabi SAW. Ya,
Apa maksud hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sekejap je. Okey. Okey, jadi macam mana dengan hadis tadi? Yang Nabi kata, sesiapa man husiba uzib. Sesiapa yang dihisap, dia akan diazab. Sedangkan kita semua akan dihisap. Adakah kita akan diazab? Okay, itu persoalan yang mengelirukan lah. Dan Alhamdulillah. Alhamdulillah, Ummuna Aisyah radhiyallahu anha terus tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi bagi jawapan. Kemudiannya Ummuna pun ceritalah kepada orang lain. Dia cerita kepada Ibn Abi Mulaikah antaranya. Ibn Abi Mulaikah pun cerita kepada murid-muridnya, antaranya Nafi' bin Umar. Nafi' bin Umar pun cerita kepada murid-muridnya, antaranya Sa'id bin Abi Maryam. Sa'id pun cerita kepada muridnya, antaranya Bukhari. Dan Bukhari catat, dia tulis dalam kitab Al-Jami'us Sahih. Lalu sampai kepada kita sekarang, ada jawapan dia. Dan hadis ini pun ada dalam kitab yang lain seperti At-Tirmizi pun ada. Ya. Artinya kata Nabi SAW, memanglah semua orang kena hisab. Tapi hisab ni dia ada dua jenis. Hisab ni dia ada dua jenis. Satu namanya Al-Arab. Al-Ardu, ya, Al-Ardu. Apa maksud Al-Ardu? Yakni pembentangan, ya, pembentangan. Okey, maknanya insya-Allah kita semua ni termasuk dalam kategori orang yang dibentangkan saja. Allah tunjuk dosa-dosa yang dibuat tu. Begitu juga dengan pahala. Tapi lalu dosa-dosa yang ditunjukkan oleh Allah tu, kenapa, apa tujuan dia? Nak bentang je, nak tunjuk je. Allah nak seksa ke? Tak, bukan Allah nak seksa. Allah nak tunjuk je. Inilah dosa yang kamu buat dahulu. Okey, persoalannya ibu-ibu. Saya perlukan jawapan daripada ibu-ibu yang saya kasihi. Kenapa Allah nak tunjuk saja tu? Allah nak tunjuk tu apa tujuan dia? Okey, siapa boleh berkongsi jawapan? Rasa kat kita dia untuk menunjukkan maghfirah Allah ampunkan dosa kita, tapi Allah beritahu kenapa dosa-dosa kita tu telah Allah ampunkan dengan adanya ditunjukkan semua amalan-amalan kita. Menunjukkan maghfirah Allah. Barakallahu fikum. Betul Kak. Menunjukkan maghfirah Allah. Allah tunjuk dosa-dosa. Ini dosa yang kita buat. Tapi jangan bimbanglah. Kerana semua dosa itu telah diampuni oleh Allah. Jadi ini membuktikan nama Allah Al-Ghafurur Rahim. Ya? Al-Ghafurur Rahim. Maha pengampun, maha pengasih. Ada lagi ke ibu-ibu? Okey, ada lagi tak tambahan lain? Ibu Nyonya macam mana? Untuk menunjukkan bahawa segala apa yang kita lakukan akan dicatat, tetapi Allah menunjukkan bahawa segala apa yang kita lakukan akan tercatatlah. Tindakan Allah lepas itu ke atas apa kesalahan kita itu bergantung kepada rahmat dia lah. Okey, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ibu Nyonya menunjukkan bahawa semua amal kita dicatat. Betul lah apa yang Allah sebutkan. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Apa sahaja yang kita lafazkan, adanya malaikat yang bersifat raqib atid yang mencatatnya. Okey, ada lagi ke ibu-ibu? Untuk menunjukkan keadilan Allah. Untuk menunjukkan keadilan Allah. Macam mana tu Kak Liza? Kan kalau orang yang dihisap tu ada yang banyak dosa, dihisap panjang kan. Jadi Allah tu maha adil. Allah tahu siapa yang buat amalan yang tak elok dekat dunia. Jadi itulah balasan yang setimpal yang dia akan dapat daripada apa yang dia buat. Barakallahu fikum. Banyak saya belajar pada ibu-ibu ni. Saya tahu yang poin Kak Syida sebut tu je.
Tapi Ibu Nyonya tambah, Kak Liza pun tambah, alhamdulillah. Jadi kita buka lagi kod-kod kita boleh belajar sesuatu daripada ibu-ibu. Puan Ain Amir ada. Tak ada yang lain Okey, terima kasih banyak pada ibu-ibu yang telah bagi jawapan. Yang bagi saya, alhamdulillah saya belajar sesuatu daripada ibu-ibu, termasuk menunjukkan keadilan Allah Jalla wa'ala. Ya? Jadi di situ kita akan kagumlah. Masya Allah, baiknya Allah ni. Dosa bukan main banyak lagi, tapi satu-satu Allah ampunkan. Dan orang lain pun tak boleh kata apa. Orang lain pun tahu adilnya Allah. Dan ini sebagaimana yang Ibu Nyonya sebut, kita pun kena hati-hatilah, Allah akan tunjuk amal kita. Tapi dalam bab Allah mempertontonkan amalan kita ni dah ada dua. Setakat apa yang saya tahulah. Wallahualam. Satu, memang Allah tunjuk secara terbuka, orang lain pun tahu. Satu lagi, secara tertutup, Allah hanya tunjuk kepada kita ataupun kepada orang yang berkaitan sahaja. Seperti mangsa kita lah. Mangsa umpatan ke apa kan. Itu sahaja ya. Jadi kalau yang terbuka ni, sesiapa yang jenis suka menyebarkan dosa yang dilakukan oleh orang lain tanpa sebab musabab, suka membawang, maka dia kenalah. Tapi siapa yang dia jenis diam, tak suka cerita buruk orang, dia nak dengar cerita benda yang baik sahaja, walaupun dia nak cerita juga tapi dia tahan, tak nak cerita, tak elok pun cerita. Okay, baik. Kemudiannya dia, kalau dia tahu dosa orang pun dia tak nak cari, dia tak nak besar-besarkan, dan dia jumpa dengan orang yang melakukan dosa tu sama je dia jumpa dengan orang yang saleh. Artinya dia layan dengan cara yang baik je semua orang kan. Okay, kata Nabi SAW, sesiapa yang menyembunyikan aib saudaranya, Allah sembunyikan aibnya di akhirat kelak. Baik. Jadi di sini, tetapi sesiapa yang pertama ni al-arab, yang keduanya ada munaqashah. Okey, perkataan nuqishah ni dah asal daripada apa? Tengok sini, nuqishah minal munaqashah wa asluha al-istikhraj, mengeluarkan. Jadi perkataan naqashah ni asalnya mengeluarkan. Ya. Saya tulis juga di ruangan chat, mengeluarkan. Contohnya apa ibu-ibu? Wa minhu naqasha syaukati ay idza istakhrajaha. Antaranya sebagai contoh, mengeluarkan duri. Mengeluarkan duri. Jadi bila kita mengeluarkan duri ni, senang ke? Bukan senang kan? Contohnya saya masa sekolah menengah dulu, kita sekolah baru buka, kita tak ada padan di sekolah, kita tumpang padang sekolah lain. Jadi sebab ramai, kata 1 sampai kata 5 nak main bola, kami tingkatan 1 ni junior yang baru masuk, kami main kawasan yang banyak duri lah. Dalam main masa tu tak ada kasut. Main dengan kaki ayamnya, setiap habis main bola ada 2 aktiviti kami akan buat. 1, kami akan ambil pisau untuk buang kemuncup yang ada di seluar. Yang keduanya, kami akan ambil jarum untuk buang duri yang melekat di kaki. Masa tu ketahanan kaki tu tak boleh cerita lah. Main pijak batu, pijak duri tu biasa, memang kebal. Sekarang ni tak kebal dah lah. Manja dah kaki. Tapi dulu ya, memang kebal kaki. Jadi nak buang duri tu kan senang. Ya, nak kena cek satu-satu kaki tu belik. Mana lagi ada duri, buang-buang ya. Jadi bukan senang lah nak buang duri ni. Jadi maksudnya, kenapa dia gunakan munaqashah? Kalau kita kata munaqashah ilmiah, perbincangan ilmu, artinya kena bersungguh-sungguh. Contohnya kita ada perbincangan munaqashah ilmu tentang ASB tadi. Setiap orang yang datang untuk membahaskan benda tu mesti buat kajian ilmiah dahulu. Kaji, tengok fatwa pelbagai negara, cek satu-satu kaedah usul yang ada, kemudian datang, bentangkan. Dengan kajian ilmiah, bersungguhnya dia buat kajian ilmiah, bersungguhnya dia meneliti fatwa-fatwa negara lain,
bersungguhnya dia melakukan semakan berbentuk kewangan dengan sistem-sistem yang lain itu, bersungguhnya dia buat penilaian kalau diharamkan apa, kalau dikatakan halal apa kelebihan dia. Dia bagaikan bersungguhnya dia membuang duri yang melekat di kaki sebagai contoh. Itu dipanggil munaqasyah ilmiah. Kalau sekadar datang lenggang-lenggang, kemudian keluar benda yang ada dalam kepala sahaja, itu bukan munaqasyah, itu dipanggil ceramah. Baik. Jadi di sini wal muradu huna al mubalaghah fil istifa. Maksud hadis ini ialah bersungguh-sungguh dalam melakukan pemeriksaan. Maknanya bila orang tu dia kena hisab, lalu satu-satu kena tanya kenapa. Jadi satu-satu tanya dengan penuh ketat, tanya dengan penuh teliti. Jadi itu menunjukkan orang tu ada masalah. Ya, orang tu ada masalah. Adapun orang yang beriman, insya-Allah kita semua tunjuk. Tapi bukannya Allah nak korek sangat pun. Kadang tunjuk ni, kamu ada buat dosa di sini. Kamu ada buat dosa yang ini. Kamu ada buat dosa yang ini. Sekarang aku ampunkan semua dosa kamu. Alhamdulillah. Ya Alhamdulillah. Masa tu tak kira lah. Dah takut sangat dia ni. Kasih banyak pengajian ya. Semua catatan amal ditulis. La yughadiru saqama. Ma li hadzal kitab. Ma li hadzal kitab. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ayat itu ke pengajian. Kitab apa ni? Semua benda dicatat. Jadi bila ditunjuk tu kita rasa bimbang. Banyaknya dosa aku buat. Lah dosa ni pun aku buat juga. Dosa ni pun aku buat juga banyak sangat. Tapi akhirnya Allah kata, aku ampunkan semua dosa kamu. Apa perasaan kita? Wah, macam tu. Rupa-rupanya tunjuk je kita dah berdebar, takut. Allah ampunkan. Walhamdulillahillazi bini'matihi tatimmus salihat. Adapun orang yang jahat, Allah akan tanya satu-satu. Ni kenapa kamu berjudi? Tak cukup lagi ke rezeki yang aku bagi? Kenapa kamu suka menghabiskan duit-duit yang aku yang bagi duit pada kamu, tiba-tiba kamu berjudi? Macam mana dengan nasib isteri kamu? Macam mana dengan nasib anak kamu? Macam mana dengan perkembangan negara, aliran kewangan negara kamu? Lepas kamu berjudi, kamu bergaduh pula dengan orang lain. Lepas kamu berjudi, kamu pergi bakar pula rumah orang lain. Kemudian satu. Memang terduduk terus. Maknanya pertanyaan dalam bentuk benci. Dia macam guru-guru lah, ibu-ibu sekalian. Guru-guru ni dia ada murid yang baik, ada murid yang nakal. Murid yang baik ni dia tak boleh layan sama dengan murid nakal. Keadilan mesti adil. Tapi perasaan itu, caranya mesti berbeza. Maknanya murid yang jenis buat banyak masalah, kaki buli dan sebagainya, memang guru habis-habisan lah. Tapi kalau murid tu baik, ada sekali dia dapati fly keluar dari sekolah. Macam sekolah kami dulu, tak ada makan minuman tambahan. Air di dalam peti minuman pun tak ada. Jazakumullah khairan pengajian ya. Jadi kawan-kawan biasa fly dari sekolah pergi minum air kat kedai kat luar je atau bekerja dengan ustaz. Saya ada sekali ikut keluar ke 2 kali untuk minum. Fly balik rumah diam-diam tu dengan kerjasama mak ada juga. Tapi bila saya jadi guru balik, saya fikir saya jadi guru pula. Saya fikir balik kalau saya jadi guru pun saya takkan halang lah sekadar nak fly untuk minum air di luar sekolah. Sekiranya sekolah tidak mampu menyediakan khidmat tersebut. Kesian budak-budak sebab memang kita tak ada makanan tambahan kan. Sekolah dhaif masa tu. Jadi sepatutnya ustaz boleh toleransi. Tapi kita buat syarat lah. Boleh pergi tapi syaratnya baca Quran dulu 3 muka surat ke. Ataupun boleh pergi tapi catat nama 3 orang. Orang kampung yang kamu kenal. Dan mesti bina hubungan dengan orang kampung tu ke. Jadi adalah manfaat dia kan. Jadi kalau pelajar yang baik ni, guru tangkap pun, guru tak marah pun. Sekadar tanya, kenapa keluar tu? Minum air dahaga. Lain kali jangan buat tau. Kayak gitu je lah ustaz tanya. Tapi kalau jenis banyak masalah disiplin ni, ustaz akan marah lah. Rotan ke dan sebagainya. Tapi yang baik-baik ni kadang-kadang ustaz buat tak tahu je. Okey, baik. Jadi di situ dia ada layanan yang berbeza. Allah Ta'ala pula yang berbeza. Orang baik ini Allah mentang-mentang bukan dalam keadaan benci pun. Sekadar nak tunjuk ini dosa yang kamu buat dulu. Kemudiannya Allah ampunkan. Ya. Berbeza dengan orang jahat, memang selidik tu malaikat tanya tu dalam keadaan at-taubih, memburukkan. Dalam bentuk azam, mencela. Iyazabillah.
Jadi di situ kita pun memahami wujudnya perbezaan antara pembentangan tadi, antara hisab tadi. Satu, al-ardu, ya, al-ardu. Yang kedua, nukish atau munaqashah. Wallahu a'lam. Ya, ada persoalan ke? Ya. Ustaz, nak tanya, kau pernah dengar apa ada Ustaz cakap yang dihisap dengan mudah tu ataupun ditutup hisap dia secara personal, maksudnya catatan amal tu memang dibaca juga tapi secara tertutup macam antara orang tu dengan Allah saja. Sebab dia dapat afu, sifat Allah yang maha afu, yang maha pemaaf. Yang satu lagi Allah ampun, ghafir, sifat Allah yang ghafur. Sifat Allah yang ghafur, Allah ampun tapi Allah tetap bentangkan juga. Sebab nak bagi tahu juga, sebab dia tak dapat sifat Allah yang afu tu. Ada beza ke Ustaz yang cara tertutup dan cara terbuka yang dibentangkan catatan amal? Jazakumullah khairan Kak Liza. Tadi saya dah sebutkan Kak, bahawa pembentangan ni setakat yang saya tahulah dia ada dua. Satu tertutup, satu terbuka. Boleh jadi atas diri seseorang tu dia ada dua-dua. Maknanya ini pembentangan secara tertutup. Tak ada orang pun tahu, hanya dia dengan Allah, dengan malaikat. Kemudiannya ada juga satu certain dosa dia, na'udzubillah, yang mana Allah tunjuk secara terbuka. Tapi terbuka itu pun tak semestinya semua orang tahu. Mungkin hanya orang tertentu sahaja, ataupun memang terbuka pada semua orang. Jadi dia tengok kepada kategori dosa itu sendiri. Kalau kita memang jenis tak jaga maruah orang, memang Allah akan tak jagalah maruah kita di hari akhirat nanti kan. Itulah Kak. Manakala perkataan al-afu, Allah ni afuun dengan Allah ghafurun, sebenarnya dia saling bergantung antara satu sama lain. Dia boleh dikatakan bila al-afu, kita pun dapat jugalah al-ghafur tu. Cuma secara teknikalnya, Allah afuun artinya Allah memadamkan dosa yang kita buat. Padam tu bukan bererti tak ada dicatatkan ataupun tidak dibentangkan di hari akhirat nanti. Allah tunjuk juga. Tapi Allah tunjuk dan Allah berkata ini, aku tak kiralah dosa yang ini. Sebab telah dipadamkan oleh kebaikan yang ini. Ataupun telah dihapuskan oleh taubat yang ini. Tapi Allah tunjuk. Macam Puan Azian kata tadi kan. Kongsi surah Al-Kahfi tu. Semua kitab ini mencatatkan semua benda kita buat. Sekecil-kecil sampai sebesar-besar. Tapi dosa yang kita buat tu ada dosa yang diampunkan dan Allah padamkan daripada rekod. Allah tunjuk dulu, ya ini dosa yang kamu buat. Tapi dah dipadamkan. Manakala Al-Ghafur artinya Allah melindungi. Yang ini melindungi aib kita dunia dan juga akhirat. Wallahualam. Terima kasih Kak Liza. Jazakumullah khairan. Okey. Kalau tak ada, kita terus hadis yang kedua. Kitabul Ilm bab liyubalighil ilma asyahidul ghaiba. Bab liyubalighil ilma asyahidul ghaiba. Bab hendaklah kita orang yang mendengar ilmu menyampaikan ilmu kepada orang yang tidak hadir. Ibu-ibu sekalian, ya, ibu-ibu, saya nak kempen lah ibu-ibu kena beli buku ni. Bagi siapa yang ada duit ya. Bagi siapa yang ada duit. Beli buku ini. Yes. Baru terbit. Madinah tak akan rebah. Madinah tak akan rebah. Ustaz Luqman. Ustaz Luqman Makhtar. Naam. Saya dapat hadiah daripada Ustaz Luqman. Saya nak beli tapi dia nak bagi hadiah. Tapi sebab saya minggu ni saya pergi bercuti, saya tak sempat nak baca. Pagi tadi saya sempat baca dalam, saya kira saya baru baca dalam suku kot buku ni. Saya terkejut. Saya baru baca dalam 2-3 bab pun saya dah terkejut. Dahsyatnya Ustaz Luqman punya persembahan. Menarik sangat dia punya cerita dia. Dan dia sangat mementingkan fakta. Dia buat dialog tapi dialog tu semuanya berdasarkan kitab dan juga hadis. Kemudiannya saya baca tadi, bila masuk bab yang ke-6 tu dah mula nak menangis dah kita.
kalau kita nak baca betul-betul hayati memang kita akan menangis lah. Tapi sebab saya nak baca lagi, saya tak fokus sangat pada emosi tu. Tapi kalau saya nak layan emosi tu memang kita akan menangis baca buku Ustaz Luqman Makhtar ini, Madinah Takkan Rebah. Jadi bila kita duk belajar hadis ni, saya masih terbayang-bayang lagi buku ni. Tak habis lagi ni baru dalam suku baru ni. Tapi sedap sangat ibu-ibu sekalian. Saya tak dapat gambarkan, ini satu persembahan sirah Nabi yang luar biasa. Cara persembahan sirah Nabi yang luar biasa. Ni saya kena beli untuk mak saya ni satu ni. Okay, memang best. Sangat-sangat best. Kalau baca tu memang, ni lah saya dah baca dah buku Ar-Rahiqul Maktum dalam 3-4 hari masa belajar dulu. Sekitar tahun 2007. Tapi ada juga saya buat bacaan cepat lah dalam beberapa bab. Itu Ar-Rahiqul Maktum tu dia cerita semua benda kan. Jadi payahlah dia nak perincikan. Tapi yang ni cara dia, pembentangan dia buat ala novel. Pembentangan dia tu sangat-sangat mengancam. Sangat memukau perasaan. Jadi saya cadangkan ibu-ibu, jom kita dapatkan buku ini. Dan kalau ibu-ibu nak saya belikan pun boleh. Senang, mudah je saya boleh deal direct dengan Ustaz Luqman untuk hantar, itu tak ada masalah. Tapi siapa yang nak, sama ada bagi nama pada Kak Syida dan bagi nama, bagi alamat, bagi duit. Itu penting. Tapi kena ada duit campur yang duit pos lah. Saya akan uruskan pembelian. Saya akan hantar, saya akan uruskan dengan Ustaz Luqman, tak apa. Saya akan uruskan semua. Cuma pastikan nak tak nak saya kena bayar teruslah pada Ustaz Luqman tu bila kita nak hantar buku ni kan. Okay, jadi ibu-ibu kalau nak, kalau berminat, saya sudi jadi orang tengah. Sebab saya memang nak menyokong sungguh buku ni. Sangat-sangat nak menyokong. Saya pun doa buku ni akan jadi bestseller. Ribu-ribuan beli, puluh ribu, ratus ribu beli. Alhamdulillah, sangat seronok. Sebab manfaat yang besar. Jadi boleh bagi nama, boleh bagi nombor telefon, alamat dan bagi duit. Saya kira mungkin duit tu dalam 45 kot. Harga buku 35. Kos pos campurlah, kos pos campur dengan susah payah dua orang tu RM10. Sebenarnya mungkin dalam RM7, RM6, RM7 je pun. Tapi kalau ibu-ibu okey, nanti saya tengoklah kos pos berapa, saya tanya balik Ustaz Luqman. Saya akan maklumkan. Oh, Ustaz Luqman orang country homes. Lagi senang kan. Tapi janganlah suruh Ustaz Luqman pergi hantar ke rumah pula kan. Saya sibuk. Okey. Betul lah, dia tak jauh daripada country home. Sangat bagus, sangat digalakkan. Jadi Kak Syida, kalau ada grup kita berminat, boleh macam Kak Syida buat sebelum ni lah. Boleh bagi nama, alamat, saya akan uruskan insya-Allah. Sangat menarik ibu. Jangan lepaskan peluang untuk baca buku tu. Okey, baik. Okey, sekarang ni hadis bab orang yang mendengar pengajian ilmu tu sampaikan kepada orang yang tidak hadir. Qalahu Ibnu Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah hadis, ini sebenarnya hadis. Tapi Imam Bukhari dia bawa hadis yang dia petik hadis yang pendek. Kemudiannya dia pun sebut hadis ini ada disampaikan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhuma dalam bab-bab yang lepas. Ada kita bincang dah pun hadis ni sebelum ni. Ya. Tapi yang ni dia nak bawa perbincangan yang lain pula. Iaitu menurut guru Imam Bukhari namanya Abdullah bin Yusuf, qala hadatsani Lais, qala hadatsani Sa'id huwa ibn Abi Sa'id, yakni Sa'id bin Abi Sa'id an Abi Shuraih annahu qala li Amr bin Sa'id wa huwa yab'atsul bu'us ila Makkah i'zalli ayyuha. Betul ke baca i'zalli ya? Izalli kot kalau kira saya rasa macam tu kot. Izalli ayyuhal amir uhadditska qawlan qama bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Oh, panjangnya hadis ni nak kena saya baca, saya berhenti. Tapi yalah, panjang tak panjang pun kita cuba ya. Okey, hadis ini qala li Amr, Abi Syurah ini kata qala li Ammar, berkata kepada Ammar bin Sa'id. Abu Shuraih berkata kepada Ammar bin Sa'id. Wa huwa yab'atsul bu'us ila Makkah. Yang mana ketika itu
Ammar bin Sa'id sedang bersiap menghantar satu pasukan ke Makkah. Ya Ammar, izali ayyuhal amir. Izali ayyuhal amir. Wahai amir. Amir ni maknanya pemimpin lah. Wahai ketua, wahai tuan ya. Izinkan saya untuk membacakan satu sabda Nabi SAW al-ghad min yaumil fath, sehari selepas pembukaan kota Mekah. Wahai tuan, izinkan saya untuk menyampaikan satu hadis Nabi SAW yang diungkapkan oleh baginda sehari selepas pembukaan kota Mekah. Kat sini ada, saya lupa. Minta maaf ibu-ibu, saya lupa kat sini ada. Okey, sekejap. Apa dia tu? Sami'tuhu uzunai wa wa'ahu qalbi. Nampak ibu-ibu, ni maknanya bersungguh ni. Begitu bersungguh dia menyampaikan maklumat ini, dia kata sami'tuhu uzunai. Okay, nampak saya punya tangan ni Sami'tu uzunai wa wa'ahu qalbi wa abasarathu aynayya hina takallama bihi. Kedua telinga saya ni mendengar. Hati saya ni wa wa'ahu memberikan fokus. Ataupun dia kata hatiku merasakannya. Kedua telinga saya mendengar, hati saya merasakannya. Wa absarathu aynai, dan kedua mata saya melihat. Maknanya dia nak cerita dia betul-betul dengar hadis Nabi SAW ini, bukan sekadar dengar, bahkan dia tengok Nabi dan hatinya betul-betul fokus terhadap apa maklumat yang disampaikan oleh Nabi SAW. Apa dia tu? Hamidallah wa asna alaih. Nabi SAW bermula dengan memuji Allah, menyucikannya, seraya berkata, Inna Makkata, harramahallah wa lam yuharrimhan nar. Sesungguhnya Mekah ini telah diharamkan oleh Allah, bukannya manusia yang mengharamkan Mekah. Yang menjadikan tanah haram ni Allah, bukannya manusia. Fala yahillu limri'in yu'minu billahi wal yawmil akhir an yasfika biha daman wala ya'bida biha syajarah. Maka tidak halal sesiapa pun kalangan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir an yasfika biha daman, untuk menumpahkan darah di tanah haram tanpa sebab wala ya'bida biha syajarah, dan tidak boleh mencabut pokok. Tak boleh. Tak boleh tumpahkan darah, tak boleh cabut pokok. Okey, cabut pokok yang macam mana tak boleh? Pokok yang memang tumbuh secara semula jadi. Adapun pokok yang ditanam, itu tak apa. Orang bekas tanam pokok, kemudian dia nak cabut. Tak apa, yang pokok semula jadi, tumbuh tu. Tak ada orang tanam tu. Itu tidak boleh dicabut. Fa'in ahadun tarakhasa likitali Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fiha faqulu innallaha qad adhina li rasulihi wa lam ya'zal lakum. Okay, apa dia tu? Wala ya'zal lakum. Jika seseorang meminta keringanan kerana peperangan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tanah haram, maka katakanlah sesungguhnya Allah Ta'ala yang mengizinkan Nabi berbuat demikian, namun Allah tidak izinkan kamu berbuat demikian. Kalau ada orang nak perang di Mekah dan di Madinah ni tak boleh. Habis tu zaman Nabi tu boleh tu. Itu Allah yang bagi izin kepada Nabi. Kamu tak boleh. Iaitu berlaku perang Fatu Mekah sebagai contoh. Allah yang izinkan. Yang kamu tak boleh. Wa innama uzina li fiha sa'atan min nahar thumma 'adat hurmatuha al-yawm ka hurmatiha bil ams.
Apa katanya? Sesungguhnya Allah mengizinkan kepadaku pada satu saat di siang hari sebagaimana disucikan sebelumnya. Allah izinkan tu sekejap je. Kemudian Allah tak bagi dah. Pada Nabi SAW, وَلِيُبَلِّغِ شَاهِدُ الْغَائِبَ, maka hendaklah orang yang mendengar ucapan Nabi ini sampaikan kepada orang lain. Faqila li Abi Shuraih ma qala Ammar, maka ditanyakan kepada Abu Shuraih. Mana Abu Shuraih itu? Ni, Abu Shuraih. Abu Shuraih yang nasihat kepada Ammar ni lah. Abu Shuraih kan nasihat pada Ammar tadi, dia sampaikan hadis Nabi SAW. Orang tanya pada Abu Shuraih, habis tu apa respon Ammar lepas dengar nasihat kamu tadi? Dia kata dia, ana a'lamu minka ya Aba. Qala Ammar. Ammar berkata, silap. Apa yang dikatakan Ammar, dia berkata, okay. Qala ana a'lamu minka ya Aba Shuraih. Aku tahulah benda tu dibandingkan kamu, wahai Abu Shuraih. Aku tahu dah. La yu'idu 'asiyan wala farran bidamin wala farran bi kharbatin. Beliau tidak akan melindungi orang yang bermaksiat, orang yang menumpahkan darah dan orang yang mencuri. Aku lebih tahu daripada wahai Abu Shuraih. Beliau tidak akan melindungi orang yang bermaksiat, orang yang menumpahkan darah dan orang yang mencuri. Okey. So sebenarnya hadis itu memang panjanglah hadisnya. Sekejap ya. Okey, hadis hadis ini panjang ceritanya. Kalau kita tengok apa respon daripada Ammar itu, lepas Abu Shuraih bagi nasihat pada dia tak boleh perang kat Mekah, masa tu dia nak hantar pasukan tentera pergi ke Mekah. Bukan rombongan ni. Al-Mu'asimin pasukan tentera. Dan hantar pasukan tentera ke Mekah. Jadi bila Abu Shuraih nasihat pada dia tak boleh, Nabi tak bagi perang kat Mekah. Lalu Ammar kata, aku tahu dah benda tu, tapi dia tak nak melindungi orang yang melakukan maksiat di Mekah, orang yang menumpahkan darah dan orang yang mencuri. Okay, ceritanya begini, ya. Ceritanya kalau ikut saya baca terjemahan daripada Ibn Hajar, ya. Ammar ini dia memberikan komentar terhadap nasihat Abu Shuraih dengan kalimat yang secara lahiriahnya benar. Apa yang disebutkan oleh Ammar ni nampaknya benar, tapi yang dimaksudkan olehnya batil. Tapi tujuan dia batil. Para sahabat berusaha menolak keputusan Ammar untuk melakukan perang di Makkah. Para sahabat seperti Abu Shuraih ingin menghalang Ammar daripada melakukan perang di Mekah, namun Ammar mengatakan bahawa Mekah tidak dapat melindungi seseorang yang mesti dijatuhkan hukuman qisas. Pendapat ini benar, hanya sahaja Ibn Zubair tidak pernah melakukan apa pun yang membuat dirinya layak untuk diqisas. Ini cerita dia nak serang pasukan Abdullah bin Zubair bin Al-Awwam yang masa tu bentuk kerajaan di Mekah. Jadi dia nak serang Abdullah bin Zubair, dia nak bunuh Abdullah bin Zubair yang sedang bertapak di Mekah. Jadi kata Ibn Hajar, memanglah kita tak boleh pertahankan orang yang melakukan maksiat, memanglah kita tak boleh pertahankan orang yang menumpahkan darah, memanglah kita tidak boleh mempertahankan orang yang mencuri. Tapi Abdullah bin Zubair tak melakukan benda-benda tu. Jadi tak patut kamu menyerang Abdullah bin Zubair yang sedang bertapak di kota Mekah. Perkara itu merupakan perkara yang menyalahi sunnah Nabi SAW. Dan Nabi sebut benda tu, seolah-olah Nabi tahu dah benda ni akan berlaku. Nabi sebut liyuballighi syahidul ghaiba, hendaklah orang yang mendengar nasihat aku ni bahawa Mekah tidak boleh dijadikan medan perang, sampaikan kepada orang lain. Dan Abu Shuraih radhiyallahu anhu
telah menyampaikan amanah Nabi SAW disampaikan kepada Ammar bin Sa'id, iaitu pemimpin pada ketika itu. Namun Ammar bin Sa'id dia tak peduli, dia nak pergi serang juga kumpulan Abdullah bin Zubair yang sedang bertapak di Mekah. Walhal boleh saja dibuat perbincangan dan juga kemudiannya mungkin gencatan senjata, dan akhirnya mungkin meminta Abdullah bin Zubair untuk menyerah semula kekuasaan Mekah kepada pihak yang lebih sesuai. Wallahu a'lam. Ini dipanggil sebagai perebutan kuasa yang berlaku selepas zaman Nabi SAW, khasnya selepas zaman Muawiyah radhiyallahu an, berlakulah perebutan kuasa itu. Jadi sebab itulah bila saya dok baca benda ni, saya begitu teringat dengan persembahan buku Madinah Takkan Rebah oleh Ustaz Luqman, yang mana Ustaz Luqman ada membincangkan tentang sahabat Nabi, berbahas tentang siapa layak menjadi khalifah, dan benda tu walaupun ada panasnya sedikit, tapi semuanya selesai dalam satu hari, dan panas itu panas dalam mesyuarat sahaja. Dia tak bawa dalam hati, semuanya mengakui bahawa orang yang paling layak menggantikan Nabi SAW ialah Abu Bakar As-Siddiq, berpandukan beberapa hadis Nabi SAW, juga ayatul Quran. Jadi persembahan Ustaz Luqman tu menunjukkan kepada kita sahabat Nabi tak pernah curang, tak pernah bergaduh, tak pernah saling bersengketa antara satu sama lain. Kadang bergaduh simple-simple, bergaduh mulut tu ada. Takkanlah langsung tak ada. Tapi mereka tak memanjang-manjangkan pergaduhan itu. Sebaliknya mereka berbentuk persatuan sesama mereka. Ya, satu kupasan yang bagi saya amat menarik. Baik. Jadi di sini yang paling penting ialah kita kena sampaikan kebenaran. Ya, kita kena sampaikan kebenaran. Dan penting juga ibu-ibu sekalian untuk kita bertitik tolak dalam isu ni, penting kita untuk mempertahankan, selain daripada mempertahankan kebenaran, sebagai sahabat yang baik. Dan ini ada disebutkan oleh Ustaz Dr. Abdul Basit Abu Anas Madani. Beliau sebut penting untuk kita mempertahankan sahabat kita. Penting, tak boleh kita berkawan tapi dalam masa yang sama kita mengata kawan kita, atau kita berkawan dalam masa yang sama bila orang mengata kawan kita, kita buat tak tahu je, kita tak pertahankan sahabat kita. Jadi kalau ada orang mengata sahabat kita, sama ada kita tegur dia balik atau kita larikan diri, tak nak terlibat. Tapi kalau apa yang dikatakan itu betul, kawan kita memang buat salah, kita ambil point untuk kita nasihat balik kawan kita. Kalau yang dikatakan betul lah, kita pun ambil point, kita nasihat balik kawan kita. Tapi kalau benda tu salah, kita kena pertahankan. Okey, itu artinya persahabatan. Saya baru-baru ni ada orang marah dengan satu pihak lah. Pihak tu kawan saya. Saya pertahankan lah, tak boleh marahkan pihak tu. Pihak tu dah cuba buat yang terbaik. Tapi sekian cerita je. Saya tak nak cerita terpinci benda tu kerana takut menimbulkan apa-apa pula. Tapi sebagai sahabat kita, kita tahu kalau kita tak bersalah, kita kena pertahankan. Itulah artinya persahabatan. Dan kalau dengan sahabat pun kita kena pertahan, apalagi kebenaran, kita kena pertahan kebenaran. Kalau saudara sebut benda tu salah, kita kena betulkan. Tapi ada juga masa yang mana kita tak pernah diam je lah, tak boleh kata apa. Saya masih ingat lagi ada satu perbincangan antara seorang haji dengan seorang ustaz. Duk sembang, saya pun dengar je. Saya tak respon apa pun. Sebab saya tak setuju. Tapi bagi saya kalau saya debat pun tak habis. Saya pun diam je lah. Sekali dia tanya saya, ustaz ni diam je. Ustaz sebutlah kalau tak setuju. Tak apalah haji, saya tak ada komen apa pun. Sebab kalau kita komen panjang pula ceritanya. Dia nak ceritanya amalan ni, selagi mana kita pandang benda tu baik, kita boleh buat. Jadi maknanya amalan itu ditentukan oleh akal kita, bukan ditentukan oleh nas dan juga sunnah. Tak boleh, amalan ini mesti berdasarkan nas dan sunnah, kecuali namanya amalan umum. Contohnya apa dia? Ataupun strategi beramal tu lain lah. Contoh strategi bersedekah. Kita memang atur strategi kita bersedekah. Saya tak nak sedekah setiap hari. Saya nak sedekah hujung bulan. Saya nak simpan duit RM1, cukup RM30, baru saya nak sedekah. Tak apa, itu strategi. Yang penting
keluarga kita tahu tu duit sedekah, nanti kalau meninggal, sedekahkanlah duit tu kan. Tapi kalau kita nak sedekah setiap hari pun boleh. Jadi itu strategi, tak ada masalah. Dan benda itu bersifat umum, bukan bersifat khusus. Itu tak apa. Tapi kalau kita sampaikan dalam bab benda Quran dan sebagainya pun kita nak menggunakan akal, tak boleh lah. Kena ikut dia punya panduan daripada Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Sebab agama kita ni agama fakta. Kalau agama ikut dan habislah, kerana dia agama fakta, maka kita mesti berdasarkan fakta. Ya, mesti berdasarkan fakta. Wallahu a'lam. Okey, kita boleh buka perbincangan, Ibu. Ustaz, tadi Ustaz ada cakap kita kena pertahankan sahabat kita jika dia macam dia diperikirkan ataupun dia dipersalahkan lah kan. Tapi kita tahu dia di pihak yang benar lah kan. Bagaimana pula perkara sebaliknya di kalangan ahli kita kan, dia tak bersetuju dengan kita kan. Lepas tu dia tidak maksudnya dia di pihak yang kata kita buat apa yang kita tahu dan kita dah bersandarkan ilmu kita belajar semua, tapi bagi mereka apa yang kita buat tu tak betul dan dia menyalahkan kita dan orang kata in the group lah kan, macam dia condemn, mesti tak condemn, tak apalah, condemn pun tak, tapi dia tak backing kita lah, dia macam dia tak macam kata untuk jaga silaturahim ke, malah dia macam setuju yang kita ni patut dibagi macam peringatan, patut kita macam apa dia lah sebab dia tak betul. Kita nak cuma kita pada dia orang nak betulkan kita ni. Sebab kita tak betul, apa tindakan dia orang tu pun walaupun kita ada balik, kita kena apa, tak ada lah nak kata nak backing ke atas dasar kasih sayang adik-beradik ke. Bila tahu kita buat tak betul, dia nak masa itulah dia nak macam sebenarnya untuk balikkan kita kepada landasan yang betul lah Ustaz. Macam mana Ustaz? Sama lah Kak, macam tu dah. Setiap kita ni merasa benda tu kan, bila kita tidak dipertahankan oleh kawan kita ataupun orang yang mengenali kita akan memang sedih lah. Tapi bagi saya kita move on je lah. Ya? Saya pun kena benda yang sama. Orang yang kenal kita tak pertahankan kita pun. Jadi kita memang tak ada rasa nak ni sangat dengan dia tu, kurang dah lah kan. Itu fitrah manusia. Yang penting kita tak cari gaduh dengan dia. Cuma kita terasa hati tu biasalah. Wallahualam. Silakan Puan Salmiah. Memang kita tak cari gaduh lah, sebab kita pun kata kita low profile. Semua lagi semuanya silaturahim tu macam renggang lah kan, sebab kutuk-kutuk macam dihing-hing duduk family, duduk hing-hing kat kita ni, kita tak betul, kita salah, apa semua jalan kita pilih salah semua kan, sesat lah, apalah semua kan. Tapi kita dengan izin Allah kita buat tu sampai kat ilmu kita belajar dah kan Ustaz. Tentulah Ustaz. Ya. Okey. Silakan sahabat-sahabat jika ada persoalan nak tanya Ustaz. Sebenarnya yang ni lah kita boleh belajar daripada kisah hidup Rasulullah. Dia pun Rasulullah tu kan sebelum jadi dilantik sebagai Rasulullah digelar Al-Amin kan, tapi selepas bagi wahyu disampaikan dapat wahyu, terus masyarakat tak setuju, dan yang paling menentang tu adalah bapak saudara dia sendiri. Jadi kita pengajaran untuk kita lah sebenarnya yang tu sebenarnya berdasarkan apa yang Nabi rasa. Betul Kak. Jazakumullah khairan. Terima kasih. Okey, ada lagi? Ataupun kita boleh masuk mana-mana bab lah kalau perlu ya. Ustaz, sekejap Ustaz, berkenaan dengan hadis yang kita belajar tadi kan, hadis ni
yang seseorang itu seorang yang dengar sesuatu ilmu itu tetapi dia tak faham kan. So macam kata macam kita ni belajar kan, kita macam Kak Syida dah beramal ke sesuatu tu, dia dapat tahu benda sesuatu tu, Kak Syida akan tanya pada ustaz-ustaz lah, ustaz ni kita tanya pada ustaz-ustaz lain juga, sama ada perkara ni sahih tak daripada Nabi, apa semua tu kan, benda ni ada tak Nabi buat semua kan. Jadi kita benda bila perkara macam tu, bila kita tanya pada ada setengah-setengah pandangan ustaz lain tak, kita bertanya soalan tu macam macam kita tak, sebab bila dikatakan hadis, memang maknanya ada daripada Rasulullah SAW kan. Tapi bila kita dah tahu ada taraf hadis tu kan sahih atau dhaif ataupun maudhu kan. Jadi kita bertanya soalan tu kadang-kadang benda perlukah kita mungkin ustaz-ustaz tertentu dia tak kisah, tapi ada juga ustaz-ustaz yang tak kisahlah jika kalau kita tanya soalan-soalan macam tu ustaz. Okey. Itu bukan soalan kan, itu respon Kak Syida kan. Itulah kan maksudnya bila kita tak tahu kan, kita tahu tak apa, kita tak faham, kita nak tahu kan, kita kena tanya lah ustaz kan. Ramai juga ustaz ataupun asatizah ni Kak Syida, dia tak suka bila kita tanya pasal dalil. Dia tak suka macam bila dia bagi amalan-amalan kan, kita akan tanya kan, dia tanya kan, ni amalan ni ada tak daripada memang ada setengah tu, utamanya saya perasan kalau yang macam Habib tu kan, dia memang macam tak suka lah, dia rasa macam kita mempersoalkan dia. Tapi sebenarnya kita bukan nak persoalkan, kita memang nak tahu memang amalan-amalan ni sahih ke kan. Jadi memang jadi kadang-kadang kita dah kena pasti, okay, jangan tanya, kalau ustaz ni jangan tanya sebab dia tak suka kan. Jadi dan bila dia tak suka tu, dalam ceramah-ceramah dia tu memang ada kita rasa macam unsur-unsur yang dia tujukan kepada kita lah, dia ilmu ni macam ni gitu kan. Jadi memang adalah orang yang macam tu Kak Syida. Jadi kalau rasa macam tak selesa, tak payah je lah, tak payah ikut je lah. Terima kasih Zarina. Barakallahu fikum Kak Zarina, Kak Syida. Ustaz, ibunya nak tanya sikit lah, sebab kadang-kadang benda ni dalam menjadi dilema. Dalam kita rasa macam kita nak ikut sunnah dan meninggalkan bid'ah. Tetapi kadang-kadang bila kita bertemu dengan sesuatu fakta yang baru dan kita rujuk kepada ustaz, kadang-kadang kita dapat respon yang agaknya menyedihkan juga. Kadang-kadang kita tak tahu yang mana satu kita nak. Macam misal katakan saya baru saja mendengarlah hadis daripada segi masa itu, mendengarkan hadis yang mengatakan sadaqallahul azim tu bukan tidak ada ni, tak ada, bukan hadis, tidak ada, pasal Allah tak buat macam tu. Jadi bila saya bertelaki balik kepada dengan ustaz, maka saya pun tanya, saya kata ustaz, ibunya baru jumpa bahawa Allah ni bukannya hadis, jadi macam mana pandangan kita sentiasa buat tu. Jadi ustaz ni mengatakan walaupun kita kena berhati-hati bila kita nak menolak apa benda sesuatu, dia kata sebab adanya kitabul adab. Adanya kitabul adab maknanya kita juga dipentingkan adab kita, dia kata. Jadi di sini dia kata bila kita berjumpa dengan dua situasi macam ni, kita kena fikir, dia kata. Adakah semua kita nak buang benda yang baru tu, bid'ah tu kita tinggalkan, ataupun kita tengok adab kita. Jadi saya di sini dilema lah Ustaz. Macam mana?
Daripada segi bila kita nak ambil sesuatu yang baru itu kita secara totalnya, ataupun kita masih lagi dibenarkan untuk timbang tara antara adab. Sebab apa Ustaz, bila kita dengar Ustaz tu jawab, dia kata kita tengok semua ulama-ulama pun baca sadaqallahul azim, semua qari-qari yang mutabar pun cakap macam tu. Jadi saya kat sini saya datang timbul macam tu masalah bila kita berdepan macam tu, Ustaz, macam mana? Okey. Jazakumullah khairan. Memang sulitlah isu yang Ibu Nyonya sebut ni kan. Sebabnya alasan dia ialah qari-qari mu'tabar pun baca sadaqallahul azim ataupun ditambah sadaqallahul aliyyil azim. Sadaqallahul aliyyul azim ke sadaqallahul aliyyil azim kan. Okey, baik. Sebelum kita jawab dulu isu kemelut yang Ibu Nyonya sebutkan tadi, dan itu memang kemelut yang besar lah. Kita tengok dulu, adakah bacaan sadaqallah tu memang tak ada pun. Cuma ulama hanya mengambil iktibar daripada ayat umum. Iaitu dalam ayat yang umum adanya ayat kul sadaqallah. Katakanlah benarlah Allah. Fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Maka ikutlah ajaran Nabi Ibrahim, jangan termasuk orang yang syirik. Baik, orang yang musyrik. Jadi, tapi kita jawab balik, itu ayat yang umum. Qul sadaqallah, ayat yang umum. Bukannya qul sadaqallah ba'da qiraatil Quran. Bukannya dibaca sadaqallahul azim selepas membaca Al-Quran. Ayat umum lah. Kita kena tengok ada tak zikir yang khusus. Okey, cuba kita tengok satu kupasan ilmiah di sini. Okey. An Aisyah radhiyallahu anha, ini hadis daripada Sunan Nasa'i. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak duduk dalam mana-mana majlis ataupun tidaklah membaca Al-Quran ataupun tidaklah salat melainkan selesai daripada majlis apa benda itu, Rasulullah akan baca beberapa kalimat. Apa dia kalimatnya? Iaitu Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, yang dipanggil sebagai kafaratul majlis kan. Okey, habis dia baca Quran, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi itu yang sahih, ya, itu yang sahih. Okey. Dan Imam Nasa'i ni dia bawa perbincangan ini dalam bab ma tukhtamu bihi tilawatil Quran, apa yang penutup membaca Al-Quran. Mana habis baca Quran tu kita kena buat apa? Kita kena baca apa? Okey. Cuba lihat lagi dia punya kupasan. Ad-du'a ba'da tilawatil Quran. Ini satu. Ini pun tulisan yang lain. Okey. Okey, sama. Okey, ini biasanya tulisan yang lebih ilmiah lah. Ada dalam Nasa'i, dalam Tabarani, lain. Okey, inilah bacaan yang tadi lah. Bacaan yang tadi. Dan cuba kita lihat apa komentar ulama. Komentar ulama ialah sama je, sama ada kita majlis zikir ke, majlis ilmu ke, majlis apa, kita baca yang tadi. Qala Sindi wa qala Sindi. Oh tak, itu kupasan yang lain, sorry. Okey, itu je. Yang lain tu dia sekadar kempen doa selepas habis membaca Al-Quran. Okey. Hadis ini pun kalau kita kira dia riwayat, dia tidak adalah dalam riwayat yang tinggi seperti Bukhari ke Muslim ke, dia tak ada. Tapi
Tapi secara umumnya membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ataupun tak baca. Ataupun habis je tak baca apa-apa. Sebab bila kita baca sadaqallahul azim bermakna kita telah menetapkan itulah bacaan selepas daripada salat. Jadi menetapkan sesuatu yang tidak ditetapkan oleh Nabi boleh menjadi bid'ah idhafiyah. Bid'ah idhafiyah ni maknanya bid'ah yang disandarkan kepada amalan-amalan tertentu. Baik. Jadi menunjukkan tak sempurna baca Quran kalau tak baca sadaqallahul azim. Ini satu isu. Yang kedua, walaupun ramai orang yang beramal dengan benda itu semua tak dijadikan hujah sehinggalah ada dalil. Amalan seseorang itu bukan dalil. Ya, amalan seseorang bukan dalil. Kalau kita kira amalan seseorang itu dalil, maka kita tengok contohnya ibu-ibu, setiap kali solat Jumaat je, bila khatib nak naik atas mimbar, mesti Bilal akan baca Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Barulah imam pun ambil tongkat dari Bilal naik ke atas. Jadi ada ke sunnah Nabi berbuat demikian? Nak azan je mesti baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Itu dibuat oleh ramai orang. Tapi adakah sunnah berbuat demikian? Jadi itu benda yang mengelirukan. Jadi amalan ramai orang itu tidak dijadikan dalil. Bahkan orang lain yang ramai itu mungkin dia mengikut je. Kawan tu ikut yang ni, kawan tu ikut yang ni. Dia mengikut jadi ramai. Sebab itu dalam kajian ilmiah, ibu-ibu sekalian, banyaknya kitab yang menyebutkan sesuatu isu tidak menunjukkan isu itu betul. Fakta itu betul. Apabila banyak kitab yang menyebutkan sesuatu fakta, tidak semestinya fakta itu betul. Kerana mungkin kitab tu petik daripada kitab ini. Kitab ini pula petik daripada kitab yang ini. Jadi dia petik, jadi makin lama makin banyak. Walhal maklumat yang benar itu pula tidak dipetik oleh kitab-kitab yang lain. Itu problem dia. Jadi sebab itu kita yang terlibat dalam kajian ilmiah ni kita faham sungguh. Banyaknya pandangan tak semestinya betul. Dan mungkin pandangan yang sedikit itu yang betul. Kerana ada hujjah. Yang pentingnya hujjah. Wallahu a'lam. Saya pun tak tahu, saya tak faham isu adab. Yang ibunya sebutkan tadi. Beradab tu apa maksudnya? Beradab dengan amalan ulama. Amalan orang yang tak tahu. Kita tak boleh kata amalan ulama. Amalan orang yang kita tak ketahui ataupun amalan Nabi itu yang lebih dikatakan beradab. Jadi sepatutnya lebih beradab kepada apa yang Nabi ajar, apa yang Nabi suruh. Sepatutnya. Jadi sebenarnya kalau kau pun dah lama dah tak sebut sadaqallahul azim tu sebab dengan Ustaz Muin cakap, jadi memang tak baca. Cuma kalau kita nak baca, kalau kita nak sebut juga kita boleh sebut tasbih kifarah je lah. Betul. Maknanya tak memang baca tasbih kifarah ke sama ni? Tu ada satu lagi Ustaz, lepas tasbih kifarah tu ada ke sebenarnya kita kena baca surah Al-As? Sebab saya kau baca yang ni kau tak pasti. Tak ada. Oh tak ada. Jadi lepas ni tak payah baca lah. Tak payah baca, tak apa. Okay. So, nak confirm dengan Ustaz sebab duk tengok macam Ustaz Muin semua tu dia orang tak baca pun Dr. Abdul Basit semua tak baca. Jadi kau tak pasti ada ke tak. Jadi memang tak ada lah. Tak ada. Okay, baik. Terima kasih Ustaz. Suratul As ni dulu disebutkan, saya pun kena cek balik. Suratul As hanya dibaca apabila dengan tujuan sahabat ni dia nak memperingatkan antara satu sama lain. Pentingnya menjaga masa. Jadi seorang je baca, bukannya ramai-ramai baca. Jadi seorang sahaja yang baca. Jadi baca itu pun kita kata apa ya? Bukan amalan lah. Kadang-kadang jumpa seorang pembaca suratul As untuk memperingatkan sahabat yang lain pentingnya kita menjaga masa. Itu sahaja. Jadi pentingnya ialah tasbih kafarah. Yang ini ibunya dah tanya sendiri pada satu ustaz tu sebab saya selalu tengok dia bila akhirkan dia punya kuliah dia akan baca tasbih kifarah saja. Dan tu saya pergi jumpa dia cakap, Ustaz, mengapa Ustaz seorang tak baca surah As? Dia kata saya tidak menjumpai lagi hadis yang mengatakan, menyarankan. Jadi selagi saya tak jumpa, saya takkan buat. Jadi itu saya dapat daripada saya dah tanya
Ada orang yang tidak mau membaca itulah. Jadi itu jawapannya. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Termasuk membaca surah Al-Fatihah. Maka geng-geng kita tak payahlah nak mula dengan Al-Fatihah kan? Okey. Sebab Al-Fatihah pun tidak ada. Dan tak perlulah kita nak guna alasan orang tak belajar. Orang tak belajar ni kata apa salahnya baca Fatihah. Nak baca Quran pun salah. Kita yang belajar ni jangan guna alasan macam tu. Nak baca pun salah. Kita orang yang belajar, kita kena sebut ada dalil ke nak baca tak baca tu. Sebabnya apa dia, ibu-ibu sekalian, contohnya ada perbincangan, Tuan Haji tu baguslah. Dia suka mencari kebenaran, dia suka beramal dengan benda-benda yang baik saja. Jadi dia tanya saya, bab solat sebelum khutbah. Jumaat ni dia ada azan 2 kali. Lepas azan yang pertama, bangun solat, kemudiannya barulah khutbah bermula. Azan kedua, imam ni atas mimbar, imam bagi salam dan baru azan. Okay. Jadi sebenarnya Nabi ni buat tak buat solat sunat sebelum khutbah? Ada tak solat sunat sebelum Jumaat? Saya kata dalam hadis tak ada. Tapi ikut Imam Syafi'i ada. Imam Syafi'i dia kata ada je solat sunat sebelum Jumaat. Tapi hadisnya tak ada. Sebab zaman Nabi, khutbah tu sekali je. Jadi bila Nabi naik je, Assalamualaikum, orang pun azan, terus khutbah. Jadi azan tu sekali je. Jadi Tuan Haji beritahu saya, tapi kalau kita tak solat, semua orang solat. Macam mana tu? Saya pun kata, saya berpegang dengan prinsip. Benda tu tak ada, saya takkan buat. Jadi saya ni, ibu-ibu, memang takkan buat solat sunat lepas azan Jumaat. Walaupun saya dulu-dulu saya ada tazkirah Jumaat. Walaupun saya dijemput tazkirah pun, atau bahkan saya dijemput sebagai khatib pun, saya takkan buat solat sunat Jumaat. Walaupun saya duduk depan sekali. Orang nak katalah, aku takkan buat. Prinsip. Okey, baik. Lepas tu dia tanya isu. Bukankah lebih baik buat daripada tak buat? Okey, itu isu dia. Tapi sekarang saya dah tak terima dah tazkirah Jumaat kerana bagi saya menyalahi sunnah adalah hujah. Itu isu lain lah. Okay, baik. Jadi bila ditanyakan isu, bukankah lebih baik buat daripada tak buat? Saya sebut pada Haji, kita dalam ijtihad ni, kalau kita berijtihad, contohnya saya ijtihad tak ada salat sunat. Haji berijtihad ada salat sunat. Berdasarkan kita belajar, kita nak pegang yang tu. Maka setiap kita dapat satu pahala. Saya dapat satu pahala, Haji dapat satu pahala. Tapi tiba di akhirat nanti, Allah nilai, contohnya Allah nilai saya yang betul. Maka saya dapat 2 pahala. Sebab saya ijtihad saya betul. Jadi tak boleh timbul isu, lebih baik buat daripada tak buat. Kerana dalam isu ini, lebih baik tak buat daripada buat. Dan Haji, walaupun saya tak buat salat, saya buat benda yang berfaedah. Saya selawat pada Nabi. Dan kadang-kadang saya tidur. Kerana lebih baik saya tidur sebelum khutbah daripada saya bangun solat, kemudian saya tidur masa khutbah. Jadi berapa ramai orang bangun solat sunat, kemudian tidur masa khutbah. Saya pula tidur, kemudian masa khutbah saya sedar. Saya dengar satu-satu ucapan khatib. Mana lebih baik? Jadi jangan kita kata lebih baik buat daripada tak buat, sedangkan orang yang tak buat tu dia ada buat benda yang berfaedah. Ataupun kadang-kadang tak buat apa tu pun lebih baik daripada kita buat sesuatu yang bertentangan dengan sunnah Nabi SAW. Jadi tak boleh guna hujah apa salah buat. Bukan isu apa salah buat. Masalahnya benda tu tak dibuat oleh Nabi SAW. Jadi dalam bab amal ibadah, kita kena ikut panduan lah. Okey, begitu. Okey, sekarang ni cuba kita lihat. Sebenarnya saya pun tak berapa nak tahu ni. Saya pun halang-halang dengan ibu-ibu ni, kita cek jap. Berapa yang ni bukan rujukan ilmiah ya ibu-ibu, sekadar saya nak tengok je. Okey, hukum. Oh, ada yang kata, patutlah. Ada yang kata ada riwayat Nabi membaca tasbih kafarah tu sebanyak 3 kali. Dia kata begitu. Standard ni kata sekali je, tapi ada riwayat yang kata 3 kali. Wallahualam. Okay, baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Puan Nazian. Baru-baru ni ada isu tentang istighfazah kepada Rasulullah macam nasyid,
apa tu semua memang kita tak nak bawa, tapi Istighosah. tinggal lagi sekarang ni istighosah kepada Rasulullah. Jadi macam ada hadis daripada Kuis kalau tak salah, Dr. Muhammad Hafiz Shahrani. Dr. Hafiz. Jadi dia mengatakan harus berdasarkan ayat dari surah Ali Imran tentang mayat para syuhada itu hidup. Jadi apatah lagi mayat Rasulullah SAW. Jadi siapa yang berselawat tu akan terus sampaikan alasan dia, dan juga satu lagi tentang siapa lagi kalau dalam para syuhada tu semestinya Nabi Muhammad yang paling boleh diterima, dia kata. Maksudnya boleh diterima pakai. Kononnya kalau kita beristighazah kepada Nabi Muhammad ni, bukan direct kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maaf, salah. Penazian saya tak berapa jelas tadi. Apa hujah dia yang first Penazian sebut? Hujahnya dia kata melalui ayat dari surah Ali Imran, tapi tak ingat pula ayat berapa, tentang mayat para syuhada itu hidup. Ayat wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata. Jadi itulah pegangan dia, mengatakan harus bagi kita ni beristighazah kepada Rasulullah dalam dan nasyid baru-baru ni timbul isu. Itulah untuk mohon kejelasan. Di lagu TikTok tu lah, Allah arisna ya Rasulullah. Saya jujurnya saya tak liralan dengan Dr. Hafiz Shahrani. Sebab ilmu tu saya respect lah. Tapi banyak pandangan dia menyalahi kaedah fahaman ahli hadis. Saya pun tak faham macam mana orang yang mengaji dalam bidang hadis tapi cuba melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hadis. Yang minta maaf ya, ini perbincangan tertutup. Ini tertutup. Ibu tak perlulah sebarkan kepada yang lain. Tapi saya memang keliru dengan manhaj Ustaz Hafiz Shahrani yang kerap kali cuba mempertahankan hadis yang dhaif, kerap kali cuba nak tukar hadis yang maudhu' pada ramai orang kepada hadis yang dhaif sahaja. Dari itu benda yang mengelirukan. Kebanyakan ulama dah kata palsu. Contohnya membaca suratul Fatihah selepas solat palsu. Tapi Ustaz Hafiz nak juga pertahan bahawa hadis itu dhaif atas alasan yang tidak kuat. Jadi saya pun jadi lemah lah. Bukan dalam isu saja, bahkan banyak isu yang mana Ustaz Hafiz cuba mendhaifkan hadis yang maudhu', kemudian cuba menyatakan hadis dhaif itu boleh diamal atas alasannya dhaif. Padahal hadis yang dhaif ini ada syarat-syaratnya untuk beramal. Jadi minta tolong Rasulullah ni ada ke sahabat Nabi buat? Itu je cerita dia. Kalau sahabat Nabi tak buat, alim ulama dulu tak buat, jadi panduan kita ni siapa dia kalau bukan sahabat Nabi dan alim ulama yang mu'tabar? Bukan orang yang mengaku ulama, itu saya tak nak kira. Makna alim ulama yang mu'tabar. Adakah minta tolong dengan Rasulullah? Arisna ya Rasulullah. Kalau minta tolong dengan barakah Nabi Muhammad, okey. Contohnya, ya Allah, barakah dengan barakah kami membaca hadis-hadis Nabi, kalam-kalam Nabi SAW ini, berilah kami kebaikan, berilah kami kemudahan dalam hidup, sebagainya. Okey, itu tak ada masalah. Tapi kalau kita nak minta tolong direct dengan Rasulullah atas alasan Rasulullah masih hidup, masih dikubur tu, ia akan membuka pintu fitnah. Berapa ramai orang mendakwa Rasulullah datang ke majlis dia. Berapa orang di Kedah pun orang dakwa Rasulullah datang ke majlis maulid dia. Tapi Rasulullah tak pernah datang ke Palestin untuk selamatkan orang Palestin. Itu yang mengelirukan. Jadi dalam bab ini penazian, saya kira panduan kita biarlah panduan Quran dan hadis yang difahami oleh ulama mu'tabar. Kalaulah ulama-ulama besar dulu tak buat, saya tak buatlah. Itu lebih selamat. Buat amalan yang lebih selamat, itu lebih diberikan keutamaan. Ya Ustaz, macam kita dah belajar ni, alhamdulillah kita faham. Tapi saudara mara kita lah banyaklah yang macam terikut lah Ustaz. Itu yang kita nak explain pun dah orang bukan orang calang-calang Dr. Muhammad Hafiz Shahrani ni. Itu masalahnya. Jazakallah Ustaz. Itulah ya puan Azian, saya pun tak tahu nak kata apa. Banyak kaedah-kaedah hadis Ustaz Hafiz ni teruk
Saya tak tahu macam mana nak faham. Kita yang tak pandai dalam bidang hadis sangat ni pun kita keliru. Kenapa kata macam tu? Dan kadang-kadang Ibu sekalian macam ni. Dia kata hadis ini diriwayatkan oleh perawi yang siqah katanya. Perawi yang dipercayai, siqah. Sedangkan dalam dunia hadis, bila seseorang itu dikatakan siqah, tak semestinya hadis dia betul. Contohnya perawi ini saduq. Saduq ini benar dipercayai. Saduq itu kalau mengikut ilmu hadis ialah tanda-tanda perawi itu dhaif. Jadi dia nak kena faham teknik hadis tu. Jadi ini amat pelik ya, ini amat pelik. Wallahu a'lam. Kak Syida, kita boleh berhenti di sini? Ya Ustaz, boleh Ustaz. Minta maaf bukan tak nak panjang-panjang tapi sebab ada urusan rumah sikit. Problem Ustaz. Tak ada terkesan. Alhamdulillah, kita pun sudah sampai ke sesi penghujung majlis kita. Alhamdulillah atas ilmu sampaikan Ustaz. Nak tak nak, kita yang bukan nak kata kita belajar, bukan kita pandai, cuma lagi kita dah diberi oleh Allah rezeki sedikit kefahaman, direzekikan Allah untuk belajar ilmu, untuk belajar hadis. Kan dulu Kak Syida pernah berulang Ustaz belajar kitab Al-Azkar kan Ustaz kat masjid. Tapi masa tu kita orang semua blur sebab hadis tu tak pernah masuk dalam fikiran kita semua kan jemaah-jemaah. Jadi bila Ustaz buka bab Al-Azkar tu macam hadis-hadis tu macam masing-masing tak ada terima. Kan Ustaz kan? Lepas tu kita pindah pada belajar tafsir pula Ustaz kan. Lepas tu sekarang alhamdulillah baru kita faham sebenarnya hadis tu sebenarnya selari dengan Al-Quran kan. Kehendak Allah. Selari dengan apa? Dan katanya hadis tu kena ada sebab selari. Tak boleh kita pisahkan Al-Quran sahaja. Terima kasih Ustaz. Jazakallah khairan katsira Ustaz atas ilmu sampaikan pagi ni kan. So insyaAllah kita jumpa lagi pada minggu depan dengan tajuk seterusnya insyaAllah. Okey. Terima kasih. Jazakallah khairan katsira sahabat-sahabat semua. Persoalan-persoalan kita ajukan pada Ustaz ni memang agak sensitif lah ya. Saya pun dah offkan di FB lah sebab saya pun susah lah. Saya kadang-kadang kita rasa kita ni macam boyah jugalah. Boyah juga, betul ke tak betul aku ni kan. Sebab ramai sangat yang kata kita ni macam tu, macam ni semua kan. Mengikut kita punya lain ni tak ramai. Kita nakkan belajar hadis ni sebab bila kita belajar hadis ni banyak yang tepat malam kita lah pada saya lah. Banyaklah dari solatnya, dari doa-doa dia. Banyaklah, alhamdulillah, syukurlah. Dulu saya tak beramal dengan benda ni semua. Tapi bila saya dah duduk belajar hadis, subhanallah, Masya Allah, memang kata kita rasakan kecintaan kita pada Rasulullah SAW lagi yang kata lagi akrab lagi, yang kata lagi macam, oh ini Rasulullah buat, ini Rasulullah buat, aku nak buat apa Rasulullah buat, aku nak bersama-sama dengan Rasulullah SAW di akhirat nanti. Jadi kita buat benda tu kalau kita dah faham, kita dah diberitahu oleh ustaz-ustaz kan, sahabat-sahabat semua. So, InsyaAllah kita jumpa lagi pada sesi akan datang. Jazakumullah khairan katsira sahabat-sahabat semua atas keadaan pagi ni. Dari saya topik hadis ni saya memang insyaAllah lah kita akan tekankan lah walaupun tak ramai yang hadir kan, tapi syukur kepada Allah. Allah bagi hidayah pada kita semua untuk berada di tengah-tengah syurga ini insyaAllah. So dengan itu kita endkan sesi pagi ini, tak ada surah Al-Asr ya. Kita berkepara saja. Subhanakallah. Alhamdulillah tadi kita sempat tutup Facebook tu, off Facebook. Soalan tu sensitif, memang tahu sensitif. Memang itulah rezeki kita dah, ujian kita kan. So itu kita endkan sesi pagi dengan tasbih kafarah. So insyaAllah kita jumpa lagi pada sesi hadis akan datang. Kiranya sahabat-sahabat, sebab saya ada beli kitabun ilmi tu satu hari tu, cuma khas untuk kitabun ilmi lah, harga dia lebih kurang RM37 kot satu jilid tu kan. Kalau kita siapa-siapa nak beli boleh lah dapat harga diskaun atau harga itu kan. Kalau untuk bila kita ada kitab tu senang lah, bila Ustaz baca kita boleh buka je apa bila Ustaz sebut nama hadis tu ada dekat buku tu kan. Sama je insya-Allah. So dengan itu saya endkan sesi pagi dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Kak Syida, semua ustaz, semua sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.